Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Ar-Rasul al-Mujtaba Sayyidina wa qudwatuna wa uswatina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamman bil khair. Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dan rahmat daripada Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Kita berada pada bulan yang penuh dengan sejarah, iaitu sejarah Nabi beranak, sejarah Nabi wafat, dan juga tarikh ataupun hari bulan Nabi sapa ke Madinah. Juga pada bulan Rabiul Awal, itu pada 8 Rabiul Awal. Nabi bertolak pada 28 Safar. Pada malam ini mungkin banyak orang panggil, banyak cara orang nak memperingati Nabi SAW. Ada dengan cara yang betul dan ada dengan cara yang salah. Cara yang betulnya kita kena memperingati Nabi ni sama-sama, bukan kata musim dia yang ada. Setengah orang tu bila mari musim dia ingat ke Nabi, maulud buat sembahyang beda. Orang panggil maulud Abu Jahal. Orang Abu Jahal suka Nabi lahir, tapi dia tak beriman dengan Nabi. Banyaklah kalau kita kira berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, banyak perkara. Malam ni hamba nak sebut sejarah secara reka sepanjang kehidupan Nabi SAW. Kita bagi dua, sebelum Nabi jadi Nabi dan selepas Nabi jadi Nabi dan masa Nabi wafat, supaya kita dapat satu gambaran yang penuh. Mungkin yang bawa keceramah malam ni dalam sejam lebih-lebih pasal mau makan nasi dah. Adik kenyang, adik kakak tak makan nasi lagi tu, ikutlah. Nak kelik tak apa, nak tunggu tak apa. Kalau bahasa lapar kelik tu kalau boleh makan dulu kat je lagu tu lah. Kalau tak boleh makan lagi, ya ceramah setengah jam berhenti. Baik. Apa yang ayat Quran yang diturunkan kepada kita para Nabi SAW sebut, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Jadi utuskan Nabi ni kecuali bawa rahmat. Makna kata pengutusan Nabi ni bermula daripada wahyu Nabi. Belum daripada tu Allah Ta'ala atur dah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni untuk jadi Nabi dengan bermacam-macam peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita. Macam-macam peristiwa berlaku. Mari dekat. Apa? Mari bau siapa pun mari dekat. Berkenaan dengan Nabi lahir ni, ulama kita khilaf lah. Ada kata 12, sebagaimana pendapat yang masyhur. Ada kata 8 Rabiul Awal mengikut pendapat Ibn Hazmin.
Dan jumhur di kalangan ulama'nya, iaitu pendapat Ibnu Dihayah, pada 22 Rabiul Awal disepakati pada hari Isnin 22 Rabiul Awal disebut sebagai Amul Fil, iaitu tahun gajah. Bapa diberi nama tahun gajah tu sebab tahun tu Abrahah mari serang kota Mekah. Abrahah wak mari tentera dengan gajah. 13 ekor gajah dia. Gajah besar kali, nama Mahmud nama dia. Sebutlah tarikh Arabiah, besar sekali tu. Bapa wak mari gajah ni sebab orang Arab Mekah tak biasa tengok gajah. Dia biasa nguta. Bila wak mari bagai pelik ni pasal takut. Utot kok panjang lah kata. Gajah belala lah bawah panjang. Tak biasa jumpa kawan ni. Lari codak. Abdul Muttalib tok Nabi ni, bila gajah mari, Abrahah mari ni bukan kerana gapo, kerananya isu politik ya. Isu politik. Politik lagu mana? Yamen mula ni dia ada orang panggil tempat belabuh perahu. Orang Malaysia panggil pelabuhan dia panggil. Supaya tani mula ke, ada pelabuhan dia. Orang ambil garang daripada tani ni buat naik ke penarik. Bukan penarik tani, penarik setiu. Buat pergi ke Losong, buat pergi ke Terengganu. Buat kepuk Terengganu ni tak sedap kalau tak capur dengan garang hak mari tani. Itu sejarah. Sebab garang tempat lain dia masing saja. Ya, garang tani ni dia masih lemuk. Ni mengikut riwayat daripada orang jual kepuk. Atau kama qala. Nak kata hadis sahih pun tak ada. Nah. Tapi boleh bayang gitu. Kita kena royak bagi lagu tu sebab tubik mulut ustaz ni kita sahih belaka kan. Kita royak adik kakak. Dia kakak nak tahu cerita hak kepuk Terengganu, capung garis tani ni kakak boleh kita tanya orang jual kepuk tua-tua ada dekat Terengganu. Memang. Malah kuala penarik setiu tu adalah orang kampung penarik pergi buka di penarik setiu. Siapa kaya lekat nama penarik? Jadi tempat yang ada kapal boleh masuk ni, orang panggil muka kuala, negeri tu maju. Negeri jadi maju. Bila negeri maju, mari musibah yang paling besar sekali, itu banjir besar. Mari banjir besar, habis licin, negeri ranak, utuh habis. Orang yang berada di Yaman ni, dia pergi rata-rata. Termasuklah setengah daripada kabilahnya mari duduk Mekah. Sebab apa mari duduk Mekah? Sebabnya ada sumber air. Ada air. Itu air Zamzam. Bila ada air, boleh buat kerja lah. Boleh buat cucuk tanah, dan boleh kehidupan harian, lembu ke, kambing ke, hak dia perah utah, hak dia perah tu ada sumber air dia yang boleh diminum. Selepas daripada tu, apabila dunia ni dijajah oleh Kristian, ni orang panggil cerita. Lalu orang pakat tupu Mekah belaka sebab Mekah ada Baitullah, ada Kaabah. Apabila Mekah ni ada Kaabah, ada Baitullah, orang pakat tuju Mekah belaka, tak ada orang pergi di Yamen tu, tak ada. Tak ada orang pergi di Yamen. Yang menyebabkan dia buat comel-comel tempat orang panggil gereja dia, ketik dia di Yamen tu tempat orang Kristian, tak ada orang pergi. Dan Abrahah tu istihar pula kata bahawa tempat ni tempat suci lebih mulia daripada Baitullah. Khianat pun tak khianat orang Mekah ni masa tu. Dia pergi ke Sana'a, dia panggil di Babul Yaman. Ambo duk ngaji sana, ada lagi Babul Yaman tu, ada tempat Baitullah, apa ni, bukan Baitullah, Kaabah berhala dia lah. Dia buat bola besar. Masa tu jadi tempat orang tok sapah. Masa ambo duduk tu, dia pergi lah. Orang Mekah pergi ni, dia bukan sahaja pergi, dia pergi pakat kecing berok situ. Marah lah kawan ni weh. Nah, kalau pergi saja boleh kira. Pergi saja cara nak buat nganyi orang panggil, pergi kecing berok situ.
Marahlah kawan ni, ambil gajah-gajah nak serai Mekah. Siapa tengah tu kan? Siapa tengah jalan, Abdul Muttalib mari jumpa Abrahah. Minta utah hak dia rapah. Hak mari utah aku dia kata. Abrahah kata, Abdul Muttalib, tak ada lah aku jumpa pemimpin hak lekeh sekali mu. Hak kelah rendah sekali. Apa? Orang cakap nak mari serai negeri mu. Mu cakap utang. Sepatutnya kita berunding. Negara lah, jangan duk serai. Negara aku ni. Dah, wak mari utang. Hatanya Tok Nabi yang mudah jawab. Dia kata, ada pun unta itu milik aku. Ada pun Baitullah itu milik Tuannya, iaitu Allah. Muak kira dengan dia lah. Jawapan hak mudah sekali. Kaabah tu ada tuan dia. Unta ni aku tuan dia. Kaabah ni hak Allah Ta'ala. Mungkin awak mari apa ni? Kaabah ni hak Allah. Unta ni hak aku. Awak mari unta semula. Tahun tu lah tahun Nabi lahir. Bila Nabi lahir, Abdul Muttalib bawa Nabi masuk dalam Kaabah. Lalu disembelih akikah. Masa tu budaya akikah ni ada dah. Kalau orang ngaji, orang panggil mengenai dengan jahiliyah ni. Sebab apa nama dia jahiliyah? Dia ada benda budaya dia, adat dia yang Islam terima. Ada nikah, contoh nikah. Ada wali, ada pergi minta dulu, ada mas kahwin. Itu nikah cara zaman dia, tapi diparakui oleh Islam. Hormat tetamu, tidak berperang pada bulan haram. Itu semua adalah perkara yang memang menjadi budaya, tapi diterima oleh Islam. Termasuklah akikah ni, dia diberi nama Muhammad. Dikhatankan Nabi, sunat Nabi pada hari ke-7. Menolak dakwah orang yang mengatakan Nabi beranak-beranak tu sunat dah. Sebab ada orang kata gitu. Nabi beranak tu, tubik-tubik tu sunat dah. Yang ambil riwayat di mana tak tahu. Siapa dia riwayat? Dalam kitab riwayat, dalam kitab tu ambil di mana? Tahu. Muka dia riwayat gitu. Penat main lagu tu. Kalau kita nak riwayat belakang dalam kitab, banyak cerita lah weh. Dah hak pelesu ada, hak betul ada. Tapi sahihnya kita boleh buka sirah Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham bahawa Nabi dikhitankan oleh toki dia, tok ayah dia sendiri pada hari ke-7 dikhitankan. Dan Nabi disusu oleh Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Yang mana sekali ada juga dia menyusu nama seorang laginya. Hak sekali susu nama Masruh nama dia. Apa? Lalu Suwaibah pun menyusukan anak juga seorang lagi, nama Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah dengan Nabi ni, Sayyidina Hamzah ni, kata bekeng tu, sekali satu susu dengan Suwaibah pula terpot darah Nabi pula. Setelah lama susu, lama duk susu ni, maka Nabi pun dihantar kepada ibu susu yang kedua, iaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi kita pun mikir orang Arab ni susu tu banyak. Dia tak boleh minum susu tu. Dia takut anak dia tolong sepotong. Boleh jadi kan? Susu ibu tu utuh banyak. Kambing banyak sama dia. Kambing banyak. Sebab orang kita ni tidak menghidupkan budaya menyusu orang. Kita kena hidup sebenarnya. Terutamanya sama-sama kita adik-beradik, nak wis sepupu sama sepupu ni jadi adik-beradik. Biar balik rumah tok ayah dia tu jadi aurat tu terjaga belakang. Tapi kena jaga, tak boleh menikah lah. Memanglah kita menikah dengan orang lain lah. Dah. Orang ni jarang kita menikah sama sepupu ni jarang. Sebab kalau balah habis. Nak kena mikir kat situ. Tak apa nak menikah tak ada masalah. Dengan sepupu boleh menikah kan. Tapi apa nak sebut tu, orang rumah kita di South Africa,
Dia membudayakan benda tu. Macam ada 7 orang adik-beradik, lepas tu kawan ni ada susu, anak dara ni demo ni susu. Jadi anak kalau balik raya tu, aurat pun tak apa, tak kena jaga, setuh pun tak apa, jadi pun adik-beradik belakang besar-besar keluarga tu. Orang kita tidak membudayakan nyusu orang tu, nyusu budak, tak membudayakan benda tu. Orang kita ni dia makan susu lating lah. Makan susu lating. Molek juga tak ada masalah. Susu lembu pun muka susu. Tidak kata anak jadi supaya lembu. Tapi nak ayak bui kita kena membudayakan susu mak, sebab susu ibu yang beri kepada budak tu adalah susu yang terbaik sekali. Dalam tu ada protein, ada apa. Siapa orang kata rumah sakit kalau di Malaysia tu, hospital di Malaysia tu camping. Budak-budak ni kalau mak hijau, pam dulu susu dia. Pam susu dulu, orang panggil perah susu tu letak lepti. Tak boleh letak lepti capung ikan air sayur, tak boleh. Susu tu dia kena beli peti suku, peti khas. Dia kena beli tempat sipai tu khas, beli, lepas tu sejuk, ada beli kuih besar ni, peti dia tu habislah tu. Supaya susu tu terjaga. Kalau tidak bahaya dipok. Pok tak ada kira. Kok buka pintu air tak ada, gam minum susu, segar dia kata. Tak ada kira pok kita ni. Bolah. Bismillah. Baik, itu kehidupan Nabi macam biasa. Ketika Nabi umur 4 tahun, kita cerita malam ni bagai sahih saja. Ketika Nabi umur 4 tahun, berlakulah satu peristiwa yang kepada Nabi SAW di perkampungan Bani Sa'ad, iaitu atahu Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilmani fa akhadha, rekahnya maksudnya Rasulullah, malaikat Jibril mari ke dia masa dia duduk main bersama budak-budak lain. Kalau budak bonga situ bonga sini, nama lagi budak. Habis kalau budak-budak mari sejik, kita tak boleh nak marah. Dia bonga kita kata duduk dia nak bonga pergi luar, jangan marah dia. Ya faham, ya reti. Jangan duk marah budak-budak patu. Oyak pun anak siapa tak ada bonga, kalau nak mari sejik jangan bawa anak. Supaya tak ada anak. Orang tua lagu ni siku sikit muka. Tak reti ya tu, ya budak lari tu. Tak mari sejik tu. Kenapa? Jangan duk marah muka budak. Negara luar tu letak budak khahnya, masjid tu ada ruang khah tempat budak-budak main, beli mainan gapo duk main. Baru budak-budak lekat hati ke masjid. Ni budak-budak mari sejik pun kita hambak dah. Lepas tu bila dia besar tak saya mari sejik, kita marah ke dia. Marah ke mana? Nak muju hambak. Boleh setara tu? Baik. Dia duk main, maka Jibril pun ambil Nabi, rebahkan Nabi, tidur Nabi. Jibril pun belah dada, maka dia buat keluar segumpal darah daripada hati Nabi. Dia pun cuci dengan bekas dia buat daripada emas, guna air Zam-Zam. Suatu Jibril jahit semula tempat hak buka tadi, dan bagi di tempat-tempat budak-budak duk main tu, maka budak-budak kecil tu hak duduk sekali dengan Nabi tu kelik rumah bakat duk panggil mama. Muhammad dibunuh dah, Muhammad kena bunuh kau orang. Pucat lesi muka budak-budak. Orang ramai pun mari tengok Nabi, tak ada gapo, pucat muka Nabi. Nabi dia kadang takut pada ketika itu. Dan berkata Anas yang bersama pada ketika itu, Anas kecil lagi, kata Anas berkata, aku telah melihat Anas tak ada masa tu. Anas kata bahawa dia melihat kesan jahitan di masa Nabi tu wadah lah di dada Nabi SAW. Hadis ni riwayat Muslim, hadis 192 kalau kita boleh buka. Maknanya Nabi Allah Ta'ala bukan buai nafsu ni. Tak. Kalau Allah Ta'ala buai nafsu, Nabi jadi malaikat. Makan dok, minum dok, tidur dok, nikah dok. Parok turut Nabi. Kan? Setara Nabi manusia ni pun kita tak cakap nak turut dah. Kalau Nabi malaikat apa beleping buat kita. Pakai tak ada nak turut. Moga malaikat dia tak menikah. Dia tak menikah malaikat. Dia tak bini, dia tak beranak, tak makan, tak minum, kerja dia beribadah sepanjang masa. Bukan Allah Ta'ala buai nafsu,
Tetapi Allah Ta'ala buat bahagia hak setan boleh duduk dalam hati. Berdasarkan pada hadis riwayat Aisyah, Nabi SAW sebut bahawa setan ni dia boleh masuk dalam darah kita, boleh mengalir pergi mari. Kalau kita menyumpah pada setan, dia jadi besar supaya rumah. Tetapi apabila kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia jadi kecil supaya lalap. Kalau kita menyumpah dia mengatai setan ni, dia jadi besar. Kau menyumpah kau besar. Tapi kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia jadi halus supaya lalap. Dia boleh masuk dalam darah kita. Jadi boleh tempat dalam hati kita. Aisyah tanya, Rasulullah, mu pun setan masuk juga? Ya, kata Nabi, aku juga setan masuk, tetapi Allah telah melindungi aku. Nabi setan pun boleh masuk juga, tapi Allah lindungi dia. Allah Ta'ala jaga. Dan benda hak rumuh setan ni, hak duduk dalam hati kita tu, Allah Ta'ala bersih dah. Dengan air Zam-Zam, pagar siap-siap dah. Kita semua ni ada belakang rumuh setan tu, ada belakang. Tak pelik lah kalau email kita naik sementara turun, sementara naik, sementara turun, sementara tak ada pelik apa. Duduk dalam masjid, duduk cerita hal Nabi ke apa, bahasa naik email rapat seling. Tak kan? Pergi kelik rumah ke apa, singgah ke darah bujai tak? Ni dah selalu piah. Saat ni baru duduk cerita hal Nabi dah. Orang panggil biasa perkara tu. Cuma kita kena pandai letak. Jangan dia ikut doa, tak boleh juga. Dia ikut doa, tak boleh. Ikut doa orang panggil manittaba'a hawa. Mana-mana orang ikut hawa nafsu ni celaka besar dia. Tak ikut hawa nafsu. Nak buat nafsu tu tak boleh langsung nak buat nafsu. Moga nafsu tu dia duduk sekali dengan kita dah. Cuma kita kena ajar dia. Ajar dia supaya dia jadi hamba Allah, bukan hamba setan. Tu ketika mana Nabi umur 4 tahun. Masa Nabi umur 9 tahun, Halimatus Sa'diyah ni dia berasa bimbang. Ia pun atas semula Nabi pun besar dah masa tu nya. Di atas semula Nabi kepada Aminah mak dia. Lalu Aminah pun bawa Nabi. Aminah apa ni masa tu di atas kepada Aminah. Aminah pun jaga Nabi masa kena belah dada umur 4 tahun tu. Lebih kurang 4 tahun masuk 5 tahun gitulah. Aminah Halimah atas semula. Bimbang. Muka anak orang dah ni. Nabi pun duduk dengan mak dia sampailah umur 9 tahun. Pada masa umur 9 tahun tu, Aminah bawa lah Nabi ke Yathrib, itu Madinah, ziarah makam Abdullah, ayah Nabi. Dia pergi bersama Ummu Aiman. Dalam perjalanan nak pergi tu, Aminah pula meninggal di Abwa, iaitu antara Mekah dengan Madinah, tengah tu nama Abwa. Meninggal pula. Allah, Nabi kita. Ayah tak ada jumpa dah. Dan masa kecil orang lain nyusu, duduk dengan mak tak ada lama, mak pula meninggal. Boleh bayar lagu mana? Bapa tu hewat lagu ni nak suruh bahawa jiwa Nabi kita ni kena ujian semua. Biar tahan benda hak ujian berat lagi Allah Ta'ala nak bui kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara umur 8 tahun 2 bulan 10 hari, satu peristiwa yang mana Nabi SAW Abdul Muttalib dia hamba tepi Baitullah. Budak-budak lain tak berani nak duduk atas hamba tu selagi mana Abdul Muttalib tak sapa. Ada orang berani ni? Tak ada seorang pun budak hak berani duduk. Kecuali setelah Abdul Muttalib duduk tok Nabi. Nabi Muhammad mari duduk atas hamba. Pok saudara dia ni heret dia. Heret jangan duduk dia. Maka kata datuk dia, biarlah dia duduk. Sebab budak ni ada penghormatan dan kedudukan yang tinggi satu hari nanti. Katanya cek dia tu. Toki dia kata ke dia, biar dia duduk, dia kata. Kemudian Nabi duduklah. Muttalib pun gosok belakang dia. Dan dia tengok suka. Suka dia ada cucu. Nabi ni kecil tu orang panggil tuanya budak, tapi jiwa tu seperti jiwa orang besar. Jiwa orang panggil gantung dengan diri sendiri, tak gantung ke orang lain. Memang kalau budak ni biasanya kalau dia mati pok ke mati mak ke, kalau dia dijaga dengan baik, orang panggil sifat
kepimpinan dia tu lebih sikit pada orang lain. Tapi ingat, kalau mati pok ke mati mok ke panggil anak yatim, tidak dijaga dengan baik, dia tidak ada adab. Tak ada adab. Sebab dia tak ada orang nak ajar adab. Orang panggil pergi perangai comel, tak ada orang nak ajar ke dia. Tu orang panggil cabaran besar apabila kita pegang anak yatim. Bila Abdul Muttalib tak ada, saya Abdul Muttalib pada cucu dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib juga jaga. Abdul Muttalib pesan kat Abu Talib suruh jaga. Sebab ramai-ramai ni Abu Talib pok darah dia, pok nakal dia ni hak jus sekali. Tapi tak ada arah lah, mati kafir, mati tidak Islam. Sedih tu kat Nabi ni buat apa ni? Muka Tuhan nak buat lagu tu tak kita kan? Juru baik, baik dia. Dapat siksa hok rengeh sekali dalam neraka, pakai selipan neraka gelegok otak sampai bila-bila. Pakai kasut neraka gelegok otak. Teriak Nabi. Walaupun ada pendapat kata Abu Talib mati, ngucap tapi Nabi tak dengar. Siapa dia tu? Syiah hoya. Pok Syiah pelik semua. Baik. Apabila Nabi umur 10 tahun, berlakulah satu perang. Perang masa Nabi halus lagi. Dengan antara Bani Kinanah dengan puak Quraisy di pasar nama Ukaz. Berlaku peristiwa tu. Karena salah seorang daripada Bani Kinanah ni dia bunuh 3 orang daripada puak seorang lagi. Perang tersebut disebut perang Al-Fujjar, kerana melanggar perjanjian jangan perang pada bulan haram dan jangan bunuh orang pada bulan haram. Bulan haram ni bulan hak tak boleh perang. Bulan mana? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rejab. 4 bulan ni sememangnya bulan zaman Nabi Ibrahim lagi, zaman dulu lagi, zaman Allah Ta'ala buat langit bumi, syariat Nabi-Nabi sebelum pada zaman Nabi Muhammad. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Bulan-bulan ada 12 bulan semua sekali. Bulan ni 12. Yawma khalaqas samawati wal ard, ada hari Tuhan jadi langit bumi, minha 4 hurum, ada 4 bulan haram. Wala tazlimu fihinna anfusakum, jangan buat zalim ke diri kamu pada bulan ni. Makna kata leper bulan ni. Arab jahiliah putih, bila mari bulan haram dia tak bawa dah pedang atas belikak dia. Dia akan letak pedang, dia sarung, dia akan sakut dinding. Makna bulan tu bahasa buku dia panggil bulan genjatan senjata. Orang tak perang. Khabar-khabar kawan ni pergi bunuh. Marah dah weh. Masa tu Nabi ikut perang tu, tapi Nabi duk siap anak panah. Nabi duduk buat licing anak panah hui kepada pocik-pocik dia tu. Maknanya asah didik perang ni Nabi daripada kecil lagi. Nabi terlibat dalam peperangan itu. Dan Nabi jadi apa? Pera kambing, mengembala kambing daripada Bani Sa'ad pada ketika itu. Baik. Tu umur 10 tahun. Lepas Nabi umur 12 tahun, Nabi dibawa ke Syam pada musim panas untuk nego. Bila dibawa ke Syam sampai di Busra, satu tempat, jumpalah seorang pendeta. Pendeta ni kita kata ahlul kitab daripada agama Nasrani, bahawa ia royak ke Nabi ni adalah ada. Kalau aku tengok muka Muhammad ni, ciri-ciri yang ada pada dia, sebab dia gini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka diceritakan oleh Salman Al-Farisi, sahabat Nabi lah. Salman ni orang yang banyak agama masa belum pada Islam. Dan dia pernah tak ada agama, tak ada Tuhan. Yang masuk agama tu, dia kaji, dia pasal tak belaga, dia pergi agama lain. Dia duduk dalam agama Nasrani, dia kata, agama Kristian, hak paling gitu lah ni, Kristian dia panggil, duduk agama Nasrani. Dia pergi ngaji dengan ahli kitab hak paling tua sekali. Sebab dia nampak ahli kitab hak muda-muda ni tak lagi dah. Makan pitih dah sapu belakang. Contoh lah tu. Itu bahasa mudah ni. Nego dah lebih. Nego tu lebih daripada nak mengajar.
Dia panggil. Dia pun tengok tak jadi, dia pergi ngaji orang tua. Lepas tu Tok Guru dia, kata Guru, kalau Tok Guru matilah, apa nak pergi ke siapa pula, dia kata. Lepas pada Tok Guru. Kata Tok Guru dia mugi di satu tempat ni, satu kawasan. Tua juga dia tu pun mugi ngaji dia. Dia pergi kawan tu tua juga. Tua pada Tok Guru asal lagi. Tak ada arah lah. Mungkin cari bagai benar masa tu. Dia pergi ngaji kawan tu, kata Tok Guru tua. Hamba duk nampak tak cekak dah, tapi Tok Guru mati nak ngaji dengan siapa pula dia. Dia kata mau ngaji lah, mau jadilah orang Nabi kepada akhir zaman. Oh ya dengar. Lagu mana perangai dia Nabi akhir zaman ni? Nabi akhir zaman dia royak belaka, tinggi rendah lagu ni, rambut setara ni, kecek lagu ni, senyum lagu ni. Dia tak terima sedekah, dia terima hadiah. Dia royak ke Salman. Dan kalau mu nampak dia ni ada tanda belakang, khatmun nubuwah atas belakang di antara dua belikat Nabi ni, bawah bagi pada tekuk Nabi ni ada tanda Muhammad Rasulullah, ada tanda khatmun nubuwah dia panggil. Ada di sini. Mati Tok Guru dia tak ada lama. Dia pergi cari. Orang kata ada Nabi, dia pergi jumpa Nabi. Dia masuk jumpa mula-mula, dia tengok rambut setara ni, muka setara ni, jalan lagu ni, masa aku jalan dah. Tengok dia ngaji, dia lain orang ngaji ni. Orang ngaji ni lah, dia kena bare, kata kena bare. Kelih dia reti. Hak tak ngaji ya kelih, keturunan Nabi lalu. Biar mari lain pun. Ini kata kau orang ni. Sebab mu tak reti. Atu yang mu duk ikut kau se tu, cuma reti sikit. Cuma ngaji hadis Nabi, kata keturunan Nabi ni mari mana. Nantilah tak sebalah orang tu cerita ni dulu. Mari kak, dia kelih Nabi. Dia kata nak terang. Tok Guru dia kata, Nabi tak terima sedekah. Dia pun beli buah tamar. Dia hunjuk, dia kata, ya Muhammad, ni saya sedekah. Nabi pun panggil sahabat belaka, Nabi bagi. Sebutir pun Nabi tak telih. Dia kata, dia kata. Tanda boleh duk tak ada lama 3 hari mari pula. Bawa pula. Buah tamar juga. Ya Muhammad, hak ni saya hadiah. Bukan sedekah, hadiah. Nabi pun ambil. Nabi panggil sahabat belaka, Nabi makan bersama sahabat. Sebab Nabi tak terima sedekah, hadiah Nabi terima. Ya beza dua tu. Zakat, Nabi tak makan zakat, sedekah zakat Nabi tak makan, hadiah tak apa. Lalu Nabi makan kata dua. Lepas tu duduk 3 hari. Dia duduk tengok Nabi mana tahu, jatuh kain Nabi tak silap kamu. Jatuh dekat Nabi tunduk nak ambil benda, nak ambil kain, nak ambil, nampak tarik jubah Nabi ni, nampak Muhammad Rasulullah, khatmun nubuwah. Dia pergi jumpa Nabi masuk Islam. Tu Salman. Makna kata hak dia ngaji dengan Tok Guru dia tu, dia pegang molek. Hak ni hak kita nak. Sikit tak apa, 2-3 perkara Tok Guru dia besar tu. Tanda-tanda Nabi ni. Kita ni hak ngaji ni duk baca hadis Nabi, kata Bukhari, kata Muslim, kata gapo. Tak sebabkah hak kita dak ambil hak bukan Nabi tu. Oh benar, malu Abu Jahal lah. Sungguh. Nak ayat bui. Pok Abu Jahal apa tak kenal Nabi Muhammad anak dara ya benar. Berapa dak lawan juga kerana kuasa, kerana pitih, kerana kedudukan hak tu ya lawan tu. Kalau dak tak lawan Nabi. Baik. Kemudian bila kata lagu tu Abu Talib wakil cepat-cepat. Masa Nabi umur 25 tahun pula, Nabi sendiri nego. Dan Nabi ini dia panggil menego bersama dengan Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makhzumi. Nabi bawa barang dengan orang lain bukan modal daripada Nabi. Nabi kerja dengan orang mula-mula. Berniaga ke Syam pada musim panas sungguh. Lepas tu Nabi ke Yaman pada musim sejuk. Sebab apa Nabi pergi ke Syam pada musim panas? Sebab di Syam ni Syria, Lebanon, Jordan tu pada musim panas kawasan tu molek untuk nego. Dan pada musim sejuk Nabi pergi ke Yaman.
Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah Taala sebut dalam Quran tu kan. Memang gitu budaya dia. Lepas daripada tu Nabi pun ambil barang. Ada nak bodoh sikit, Nabi ambil barang seorang wanita yang kaya lagi mulia, iaitu Khadijah. Nabi pun bawa barang Khadijah pergi ke Syam. Dan barang-barang tersebut Nabi bawa dengan hamba Khadijah. Dengan hamba Khadijah. Nama Maisarah, dengan hamba Khadijah. Nabi pun nego cara Nabi. Nego lagu mana? Orang Arab jahiliyah dia nego. Hak molek-molek dia tak ratah. Hak buruk-buruk dia tak bawah. Bila orang kata nak hak ni, dia kokok hak bawah tu. Tu menego. Kita jangan ada buat menego lagu tu kita kalau buah hak sehari, harga hak sehari, buah hak seminggu, harga hak seminggu. Jangan dia buat serupa. Buah, kalau buah kayu hak sehari baru tubik daripada pohon, baru ambil, harga dia lagu ni. Tapi hak seminggu dah harga lain. Sebab buah kayu ni dia panggil kualiti dia tak ada dah. Mula-mula tu dia segar. Segar tu boleh jual mahal. Habis kalau kecuk pun nak jual dengan gold tu juga. Orang panggil nego Yahudi. Nego Yahudi. Yahudi pasal tu, go pun mahal Yahudi. Go mahal dah. Batu orang Malaysia ada kata tu. Orang Malaysia kan, dia kata kedai tu, dia kata tu kedai Melayu tapi go Yahudi kata. Go tu Yahudi. Bak mahal dah. Mahal dah go. Yahudi lagu tu, nego dia. Lalu Nabi ni molek nego dia, orang pun mari banyak dekat dia. Dan Khadijah rasa kena kau Nabi. Kena kau Nabi tengok jujur molek 10 sen pun tak ambil. Buat balik dulu. Ambil banyak ni kat. Baru tolak untung depan Khadijah. Untung ambil banyak ni. Bagi situ selalu. Bukan kata ambil dulu, bagi dah. Allah. Orang mana tak kena lagu ni ni. Khadijah pula dia kaya masa tu. Dia pun royak ke Nafisah binti Munabbih untuk sapal niat Khadijah. Lalu pokcik-pokcik Nabi pun pergi mina Khadijah. Bukan Khadijah bina Nabi. Tak, cuma Khadijah kata nak ke Nabi. Wak kira Nabi tanya setuju ke tak? Barulah pokcik Nabi ni, pok dara Nabi pergi bina Khadijah. Gitu cerita dia. Tapi kalau orang jatuh ke pina roti, tak apa, pina orang jatuh pun tak apa. Royak siapa hasrat kata nak nikah, moga berkenan. Pernikahan itu dihadiri oleh Bani Hashim dan pembesar-pembesar daripada kalangan Arab. Dan Nabi pun nikahlah dengan Khadijah. Anak Khadijah ni nama Al-Qasim, nama Zainab, nama Ruqayyah, nama Ummi Kulsum, Fatimah dan Abdullah. Tapi anak lelaki Nabi ni meninggal masa kecil belaka. Siapalah hak tinggalnya, orang panggil beberapa orang sahaja, belum pada masa Nabi jadi Nabi tu. Ruqayyah ada lagi, Ummi Kulsum ada lagi, menjadi isteri pada Uthman. Lepas tu Zainab binti Muhammad, isteri pada Abul As. Hak last sekali Fatimah. Hak lelaki mati awal lagi. Baik, satu buku yang ditulis oleh seorang ulama besar kita, Dr. Yusuf Qaradawi. Dia kata mujur juga anak Nabi Allah Ta'ala buat mati kecil-kecil hak lelaki ni. Setara natu Nabi ada Sayyidina Ali tu jadi mazhab Syiah, dia kata. Kalau ada anak Nabi jadi mazhab apa tak tahu lah. Tu kata natu Nabi tu dan sepupu Nabi Ali bin Abi Talib jadi mazhab Syiah, mau lebih-lebih pula. Tu anak puan Nabi nikah atas Sayyidina Ali. Tapi kalau ada anak laki Nabi sendiri, agak jadi lagu mana agak? Kita terima keluarga Nabi. Kita terima sebab kita pun sayang keluarga Nabi. Adik aku ambo yakin saya keluarga Nabi. Jalan ke tak? Tapi kita sayang keluarga Nabi hak turut jalan Nabi. Kalau kita kata saya keluarga Nabi berlaku, apa jahat? Kita sayang juga. Muka pot darah Nabi. Pada waktu 3 ekor lagi tu. Hak lawan-lawan Nabi tu kita kena pakat saya berlaku. Muka wayu warah Nabi. Telajuk nah saya ke Nabi.
Siapa ada kata bulan Rabiul Awal ni Abu Talib tak kena siksa neraka sebab buat maulud Nabi. Oh, telajak boh. Jangan buat telajak gitu dah. Allah, ya jet kau kereta nyok-nyok sampai terbalik kereta. Nak tukar tayar kan jet sikit sudah waktu beli tayar je. Sampai kereta terbalik bukan dia ni. Doa kan mari doa. Jadi hak mari kampung kita ni, kalau betul-betul keluarga Nabi, kita pun sayang. Masalahnya, dia mari pada maghribi, hak di ketua Ahlul Bait, ketua hak jaga keturunan di Morocco maghribi tu, tak tahu dia ni mari di mana. Tak kenal adik aku, amun dok cerita. Keluarga Nabi ni, biasanya pok-pok dia jarang tak kenal pok-pok dia. Sebab masing-masing dia ada buku silsilah dia. Tok Guru hamba sendiri pun 2-3 orang hak keluarga Nabi. 2-3 orang hak keluarga Nabi. Kita pun ngaji Ahlul Bait juga. Ada Tok Guru kita keluarga Nabi, syekh-syekh kita ada. Dari keluarga Nabi ni supaya hak terang kali Raja Jordan. Raja Jordan ni, Raja Abdullah. Itu memang dia ada silsilah dia. So lagi Raja Perlis. Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail itu dia merupakan keluarga Nabi. Kalau pergi di Perlis dia panggil tepak sipai barang-barang dia tu dinding besar, ada nasab keturunan dia. Siapa aku Nabi? Kita percaya. Siapa ke Nabi? Betul ke tak? Kita pun sayang keluarga Nabi. Hak bela sunnah Nabi. Kau kita sayang ke Nabi? Kau kita sayang ke dia muka bela sunnah Nabi? Ni mari di mana? Hak kata keluarga Nabi ni pokok keluarga Nabi memang dia jaga nasab keturunan dia. Kalau kata awak Al-Gapa dia ada Al-Idrus, Al-Hasan kau Al-Idrus As-Saqqaf. Dia ada Jamalul Lail. As-Saqqaf nu belah-belah Kapung Losong Terengganu tu kan. Orang panggil Tok Kupaluh bahasa Dengar ni. Itu As-Saqqaf. Said belakang ke boleh dia tu. Said. Dia ada Al-Idrus. Al-Idrus pun ada juga. Bukan Ustaz Azhar Idrus tu dah. Ada belakang dia Al-Idrus, ada juga. Dia Al-Gapo belakang tu dia ada. Jamalul Lail, pok dia Jamalul Lail itu Said Muhammad Jamalul Lail belakang. Jamalul Lail itu bukan letak saya saja tu. Nasab dia, lakak dia tu, keturunan dia tu, bakar dia lah tu. Dia benda tu ada dalam buku. Nama demo gapo nama gini. Pok demo nama gapo, pok demo nama gini. Demo mai keluarga mana? Keluarga ni jujur. Siapa ke Nabi? Masalahnya, hok jaga bahagia bakar di maghribi tu tak tahu demo ni bakar gapo. Dah tak ada lah bakar Nabi. Mu payah ke tak tu? Hok dah lelah ni takut tak payah. Hok depan ni payah dah ni. Hok dah lelah ni payah ke tak? Bukan kita nak marah, kita pun tak ada duduk kiapon. Kalau keluarga Nabi pun kita pun nak pucuk tangan. Mu siapa pucuk tangan belah ni pula. Tak pusing kat ni pula. Oh. Tak ada nak pucuk tangan boleh aku nak makan bodoh dulu. Seluk le bodoh tapi rasa siung, nak siung sangat. Tak gitu kan? Allah apa ya berdoa lalu. Doa lalu tu orang panggil tu Allahu Akbar. Nyanyi kau orang, hamba tahu orang marah hamba sebut lagu ni. Tapi kau marah kau kita nak royak. Jangan siapa hamba royak belakang. Kalau hamba royak belakang mungkin hamba tak boleh masuk dah sini. Kita ada maklumat belakang dia ni. Siapa dia? Ada maklumat belakang. Dia hubung dengan siapa? Pala dia siapa belakang? Bukan pala hak Thailand, hak Malaysia, pala antarabangsa. Kita tahu belakang. Tunggu masa lah. Dan jangan tekan kita. Kita royak setakat tu lah. Kalau tekan tu baik sungguh. Kita nak royak. Baik. Dia akak semua. Jadi kita kena jaga benda tu. Lepas tu umur Nabi 35 tahun. Cerita ni kau sedap. Bila umur Nabi 35 tahun, berlaku banjir besar Mekah. Nak letak Hajar Aswad. Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi, dia kata siapa orang nombor 1 sekali masuk dalam Masjidil Haram, dia boleh letak Hajar Aswad. Tengok Nabi mula-mula masuk. Nabi bila sebut Muhammad tu gak orang pakat lega belaka, puas hati.
Orang ni kata aku, sebab meletak ke batu di Hajarul Aswad ni satu benda besar. Meletak batu Hajarul Aswad di Baitullah tu satu benda besar. Sebab orang Mekah ni dia hormat kepada Baitullah tu, hormat sungguh. Hormat sungguh. Dia tak berani, sampai tahap dia tak berani sedekah duit-duit haram untuk Masjidil Haram. Dia tak berani. Sebab dia kena bahala, dia kata. Dia tak berani nak sedekah piti-piti haram, hak dia nego gapo, duit riba, duit nipu orang, hak gapo semua tu, nak wi ke Kaabah untuk Masjidil Haram, dia tak berani. Dan dia tak berani nak buat kelik barang-barang hak kepunyaan Masjidil Haram ke rumah, dia tak berani. Bila dia bui, bab tu orang panggil dalam Baitullah tu ada belapu, pelita banyak. Dia tak berani nak kelik. Tak berani nak kelik. Lalu benda ni berlaku, Nabi pun ambil serban, Nabi berkata kita pakat pergi belakang hujung sore-sore lagi, Nabi ambil, Nabi letak di Baitullah. Orang puas hati belakang. Pakat sama letak belakang. Ini cerdiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian perjalanan Nabi pun masuklah umur 38, 39, 40. Oh, nak habis 63 ni kak, subuh lah. Tak apa kita reka-reka. Hak penting-penting yang kita ambil ni. Baik. Masa 38, 39, 40, setiap kali bulan puasa Ramadan lah, Nabi akan naik ke Jabal Nur ataupun Gua Hira pada waktu malam. Nabi naik duduk sana. Dan apabila orang panggil ada cahaya subuh sikit, Nabi pun klik. Dan Nabi duduk sore. Banyaklah riwayat kata apa Nabi duduk sore, sebab Nabi duduk mikir. Betul ke kaum dia duduk buat ni? Sembah berhala ni, dia serabut. Orang ni memanglah kalau serabut setempat, dia kena duduk tenang tempat lain. Faham tak dia kakak tu? Serabut duduk rumah kan, dengan bini sore lagi. Kau serabut dah gitu kan. Jangan dia marah orang tino. Mak kata serabut kau bini di rumah dia pergi tempat lain. Dia relax sebentar, minum kafe, kau minum makan roti ke apa relax. Akhirnya kena ada gitu. Bahasa dia manusia tidak kata Nabi siapa kau gitu belaka. Hak relax tu kena ada, tenang kena ada bila kita serabut dengan satu kali. Nabi lagu tu lah. Nabi pergi duduk. Ha, benda ni lah ia dijadikan hujah oleh puak-puak liberal, puak-puak yang tak kenal ke Nabi. Dia kata dia sayang ke Nabi. Orang Islam juga pakai kelubung juga ada orang tino seka tu. Dia kata dalam bab gapo kita boleh belaka ikut Nabi, cuma kalau bab keluarga jangan ikut Nabi, sebab Nabi suami tak bertanggungjawab, dia kata. Nabi tinggal anak bini ke Khadijah, Nabi hidup sore lah gua, dia kata. Bukan Nabi hidup sama. Allah, kecek tak reti dia ni. Makan gapo makan pasir, makan nasi dia ni. Ngaji pandai, otak cerdik. Dia duk lawan berkenaan dengan keluarga ni lawan Nabi. Tak setuju dengan Nabi nikah ramai, Nabi tak tanggungjawab gapo. Padahal kita tak aja bunyi pun, daripada isteri-isteri Nabi kata makanan tak cukup di rumah ke, Nabi Muhammad SAW tak wi ke, Rasulullah tak wi duit ke, Rasulullah buat nyanyi ke. Tak ada rasa dengar lagi. Kau lagu mana? Tak ada rasa dengar lagi ni. Nak piak apa dak, nak kasar apa dak Nabi dak. Bagaimana mau cerita soal siapa Aisyah tu, mari rumah Aisyah ada makanan, mari rumah madu lang, Aisyah cemburu. Aisyah tepi, pinggir. Pinggir jatuh bawah. Nabi tak kata molek berangai teh. Nabi tak kata gitu. Dak, Nabi ambil pinggir bawah tu, Nabi sapu roti, Nabi tok semula. Nabi royak kepada hamba hak mari atas, Nabi kata ibu kamu cemburu, Nabi kata. Habis gitu ya. Itu perangai Nabi kita nak royak. Jadi bulan Ramadan Nabi pergi, bila Nabi duduk situ marilah Jibril bawa 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Suruh Nabi baca. Mari peluk Nabi. Nabi tak boleh baca.
Tak boleh baca Nabi bukan kehinaan kepada Nabi, tidak, tapi kemuliaan. Sebab kalau Nabi boleh baca, boleh nulis, orang akan kata Muhammad ialah rekor Quran. Orang tahu Nabi memang tak boleh baca, Nabi tak boleh menulis. Sebab tu orang kata Nabi Muhammad sendiri duk buat Quran ni, dia kata saja dah. Dia kata saja sebab dia pun tahu Muhammad tak pandai baca, ummi, tak pandai baca, tak pandai menulis. Lagu mana Nabi boleh baca benda sedap, lebih pada syair dia lagi, lebih pada sajak dia lagi. Itu satu orang panggil kehebatan pada Nabi. Tak ada ulama kata Nabi tak boleh baca benda lain kecuali Nabi boleh baca Quran. Ada juga ulama kata gitu. Tak apalah tu. Bila klik nak muka tak biasa jumpa Jibril ni, takut tu Nabi pergi klik. Nabi paling belakang, siapa buah bukit Nabi paling belakang. Nabi tengok gelap di ufuk barat, alik barat tu gelap. Nabi tengok sayap Jibril duk tutup kot tu. Sama mana Jibril ni? Kaki duk bumi, pala lak bapak ke langit. Sayap daripada timur sampai ke barat. Oh, nya tapa kok ni kat mampu kerah lah. Ada apa satu. Kalau boleh napa ambo perlah dah keng nak gitu kan. Tidak napa Jibril lagi. Oh, tak sedap main lah dengan Jibril, tak sedap main. Siapa dia awak balas dengan Jibril coba ya? Siapa dia awak balas Jibril? Yahudi. Nombor satu, awak balas dengan Jibril. Siapa dia lagi? Syiah awak balas dengan Jibril. Dia kata Jibril salah. Jibril salah turun wahyu ke Nabi. Sepatutnya Jibril turun ke Ali. Oh, dia ingat Jibril tu bapak dia. Salah. Ogong sungguh pok Syiah ni. Ada Syiah ke sini cakap tangan dia tengok. Kau ada lah pok kita ni. Dah. Jadi tu pok Syiah nak kaya Abu. Oh, apa kata Jibril salah? Salah apa? Dia diperintah oleh Allah Taala. Malaikat ni mana boleh salah lagu tu? Ada arah lah nak buat mana. Baik. Nabi pun kelik tu kan. Nabi sapa depan rumah tu ketakah. Mu tak jumpa. Supaya kita lah tak jumpa benda. Kita kalau jumpa hatu, kata hatu. Ada kedok tak tahulah. Hatu. Waktu kelik tu kan. Pakai demam selalu. Takut teh ni. Kelik tu pakai demam. Kah kejut. Zammiluni, simuklah aku. Khadijah tak kena kecek banyak. Cuba tengok. Nabi tak sayang apa pada Khadijah. Khadijah ni dia gapuai kaya. Nabi duduk atas gua Hira. Dia boleh suruh budak-budak dia ramah, hamba-hamba dia. Hamba dia ramah. Hamba dia hak duduk, hak dia hadiah ke Nabi Zaid bin Harisah tu, hamba dia juga dia beli. Dia hadiah ke Nabi SAW. Siapa Nabi saya ke Zaid, siapa nak bing Zaid dengan Nabi kan. Dia boleh suruh Zaid pergi atas makan nesta, duduk atas tu, sakit lutut nak naik atas gua Hira tu. Tak ada duk bunyi. Khadijah sendiri pergi atas kat Gua Hira ni pakcik. Allah, bukan bukit lapar. Naik apa semata ya siapa dah kita kan. Biasa naik ke 2 jam. Naik jalan tu. Oh, ambo masa tak sakit lutut mula biasa juga pergi naik. Kalau naik lah ni tak pakai naik tak turun-turun dah, pakai atas nu dah. Naik di atas tu nampak Sultan Mekah tu nampak. Jam tu kan, menara jam tu kan nampak. Sultan Mekah nampak. Boleh jadi tenang Nabi duduk situ. Khadijah pergi atas sendiri. Allahu Akbar. Kelik Nabi tu pakai tak kecek banyak, pakai selimut selalu. Tak ada kata apa-apa abang. Mari di manalah, ketakut kuku kata dah jangan duk gigi juga. Duk sore lagu tu gak demeng gak susah kok lah. Tu bini kita. Tu Mekjah kita. Bukan Khadijah tu kita kan. Ada selimut kat selimut. Gapo dia Khadijah kata. Tak saya buat apa Nabi. Dia kata abang, orang baik supaya abang ni tak kira guna orang jahat. Lega selalu rasa. Kita hak dengar pasal lega. Orang baik supaya abang ni tak kira orang jahat. Tidur-tidur abang duduk. Dia tak tanya Nabi lagu mana cerita lagu. Dia pergi tanya sepupu dia. Siapa dia sepupu dia? Orang alim pada ketika tu. Orang yang berpegang dengan ahli kitab, dia tanya, orang mengaji kitab, dia tanya lagu mana. Sepupu dia dah ayat dah. Muhammad ni akan diusir akan dihalau oleh kaum dia sendiri. Tak ada arah aku tua Khadijah. Kalau aku muda, akulah orang yang sokong Muhammad. Tak lama lepas tu kawan tu meninggal.
Muka tua dah kat itu. Nak ajak wi Khadijah ni tak tanya. Tak kata lepas kat Nabi duduk kat gua Nobel. Lagu mana cerita keta-keta ni. Kalau bini kita tanya dah ni. Dak biar Nabi rehat dia tidur. Dengar ke tak makcik dah? Cara dia begitu makcik. Nah, pada kata lelaki balik basah jeruk. Mari mana basah-basah ni? Hanya. Tak ada lagi dengar orang ceramah. Oh, dah ada kau basah gini mo. Pada mel-mel kat kita juga payah. Pasal dia dah mau bini aku. Kamu kata lelaki, kata dia aku bini lain. Wow, nak bini lain apa tak? Kecil manis 24 lah kata. Balah kalau dapat tangga. tu kita saing dengan meja. Bukan Muhammad dan Khadijah dah. Tak ada Khadijah, tak ada kecek banyak apa. Nabi Slim demen. Marilah ayat. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tu ayat, wahai orang berselimut, bangun, beri amal, bersih pakaian kamu. Umur 41, 42, 43. Tu waktu Nabi dakwah secara rahsia. Orang yang masuk Islam pertama sekali iaitu perempuan pertama sekali Khadijah bin Khuwailid, isteri Nabi. Budak daripada kalangan hamba Zaid bin Harisah. Anak lelaki daripada budak hak lelaki pun Ali bin Abi Talib. Hak dewasa sikit Abu Bakar Siddiq. Ajak pula Uthman, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Tu di antara orang hak dakwah secara rahsia. Nabi dakwah, orang panggil kaum keluarga Nabi. Lalu umur Nabi 44, masa tu dakwah secara terbuka. Nabi buat lagu kan? Nabi panggil pembesar daripada kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, anak-anak Nabi sendiri 45 orang. Pok-pok darah dia, sepupu dia belakang. Nabi naik ke atas Bukit Safa. Masa dia panggil itu sekitar satu cerita. Dia panggil, dia buat makan. Dia buat makan. Belum pada tu dia naik atas Bukit Safa, panggil orang ramai-ramai dulu. Dia kata, kalau aku tahu seandainya aku sebut pada kamu di belakang bukit ni, Bukit Safa ni zaman dulu dia panggil Jabal Qabais. Jabal Qabais. Kalau ada ni di belakang bukit ni ada tentera nak serang kita, percaya ke tak? So tentu Muhammad kami percaya. Kalau aku ayat kamu aku Nabi, terima wahyu, adakah percaya ke tak? Tabbaka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Abu Lahab kata celaka Muhammad. Sebab ni mun kupu kami belakang ni. Allah Taala waktu ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka mati dibunuh, mapuh jilat cok bahaya panah lah Abu Lahab. Mana gitu. Tabba ni perkataan hono marah singoti kan. Makna mapuh gerah terus Abu Lahab. Kedua tangannya binasa serta isterinya. Nak ayat bui, Nabi panggil pas pada orang duk kata macam-macam ni, Nabi panggil Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, pok darah sepupu dia. Nabi buat makan mula-mula. Nabi buat makan, sepatutnya tuan rumah lah kecek dulu. Tak makan kenyai dah ni rumah orang. Kabar-kabar Abu Jahal bangun kecek. Pok-pok darah lah muka keru, malu. Tolak mari rumah orang tak darah banyak nanti tu. Tak ada tuan rumah macam kecek, yang kecek dulu dia kata. Bangun nak kecek tu kat Allahu Akbar, tak ada arah lah. Dia kecek ke dia kalau mulut warga ni Muhammad tu sarah ke dia. Nabi pesenyat, tak kata apa, Nabi tak jawab. Kali kedua Nabi panggil dia tak kecek lah. Dia tahu pok-pok dia sendiri pun tak beri perangai dia. Sebab tak ada tuan rumah kecek, dia kecek tak ada hormat pada tetamu. Sebab Arab ni orang panggil tetamu kena hormat pada tuan rumah. Tuan rumah pun kena hormat pada tetamu. Tu budaya dia. Sampai kalau kita pergi budaya Arab ni, kita pergi rumah orang Arab, dia waktu ubik belakang makanan dia. Sampai kita jangan makan habis. Pok kita tak habis sikit lagi. Sebab budaya Arabnya dia waktu ubik habis dalam dapur dia tu. Kalau dia kira habis dalam piring tu, kira air menah dia. Tak ada makanan dah waktu ubik ni, bahaya ke dia belakang. Ataupun dia tak tinggal ke tuan rumah sikit, nak suruh makan-makan habis leceh, tak reti kok pok kita apa dia ni. Tu budaya Arab gitu. Bagi kita Melayu lagu lain tak apalah tu. Nabi pun bangun. Nabi kata ya ammi wa ya ibna ammi,
Wahai pak saudara aku, wahai sepupu-sepupu, wahai warah aku. Nabi buka dengan satu benda ya. Buka otak dia. Nabi kata, kalau aku nak tipu, aku tak ada nak tipu wahai warah. Aku tipu orang lain. Barulah Nabi royak ke Rasulullah dia. Tapi Nabi buka dengan persoalan dulu. Kalau aku ni mu kata nipu, aku tak ada nak tipu wahai warah. Janganlah sungguh. Kita tak tipu wahai warah. Orang yang tipu wahai warah ni kira penak-penak lah dia ni. Tak hidup kapung lah weh. Kita pergi tipu siapa-siapa pun, tapi kalau orang kapung kita tak tipu, selamat kita duduk kapung kita. Baik nama kita di kapung kita. Sebab kita tak tipu orang kapung kita. Tapi habis orang kita tipu, pak dara kita tipu juga. Bohong habis orang. Oh tak ada di rumah lah kita. Awak dia. Nabi kata kalau aku nak tipu, tak ada nak tipu orang warah. Aku tipu orang lain. Baik kita pergi reka-reka. Nampak dia kakak lapar belakang lah tu. Baik. Lepas pada tu adik kakak, umur 44 siapalah pada umur 53. Peristiwa sini banyak. 44 sampai umur Nabi 53. Orang panggil masa ni masa yang begitu berat sekali. Dia buat macam-macam. Orang panggil ditekan, disiksa. Pak dara pada Uthman ibn Affan digulung dengan tikar daripada pelepah tamar. Digantung, dibakar daripada bawah. Nyawak lagu tu. Mus'ab bin Umair tidak diberi makan oleh ibu dia, diusir daripada rumah. Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa hingga gila bak Islam. Bilal bin Rabah dihempak batu atas belakang, dan juga disuruh anak-anak Mekah tu lempar batu pada Bilal. Bukan saja ditok batu, tapi ambil batu lain pula lempar. Dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ammar bin Yasir disiksa sekeluarga. Sumayyah mati disuluh oleh Abu Jahal. Siapa dia lagi? Khabbab al-A'rab disiksa dengan cara dipanggil atas bawah api. Neleh hai daging. Masuk kau ni, balik kau tu pula. Dibebaskan oleh sahabat. Mari peluk Nabi SAW. Ya Rasulullah, kamu doalah kebinasaan kepada Quraisy. Nabi kata, wahai Khabbab, pengikut Nabi-Nabi sebelum daripada ini, mereka disiksa lebih berat daripada kita. Ada yang dipotong kepala mereka, ada yang digergaji tubuh mereka, ada yang disikat dengan sikat temaga sampai luruh daging daripada tulang mereka. Sabarlah wahai Khabbab. Nama Khabbab al-A'rab. Boleh jadi kebak-kebak tu mari situ, boleh jadi dan pokok kita dak win nama tu. Dan juga Zinnirah mati disiksa dengan cara buta mata dia, cucuk dengan besi yang panah dalam mata. Allahu Akbar. Abu Talib kata masa ni, demi Allah, orang nak buat kau orang lain tak apa, tapi kalau buat ke Muhammad nanti dah, dia kata. Orang kata Abu Talib, mu buat kira dengan anak daramu. Kita nak buat kira lagu mana Abu Talib? Cuba kira sikit. Dia nak gapo? Nak jadi raja. Malak Nabi, kita tabah dia jadi raja. Akak jadi raja. Dia nak anak dara hak comel sekali Mekah, kita pindah wig dia hak comel sekali, tak ada masalah. Nak gapo? Nak kata kita wig kata berlaku ke dia. Syarat jangan royak so hak Islam, hak agama jangan dok royak. Abu Talib pergi jumpa tawaran ni molek juga. Kalau kira Abu Talib duk mikir sore ni, tak balah. Balah apa ngorangnya? Pergi. Nabi jawab dengan mudah sekali. Nabi kata, kalau dia boleh ambil matahari letak di sebelah tangan kananku dan bulan letak di sebelah tangan kiri aku, nak buat berhenti daripada agama kerja ni, aku tak akan berhenti sama sekali. Bapa Nabi kata matahari dengan bulan, matahari hak paling bergah sekali. Tak ada matahari kalau tak boleh, kita ada matahari tak boleh hidup kita. Bulan hak begitu penting sekali kepada kita. Tak ada dua-dua ni tak boleh hidup. Kalau dia ambil mari hak bergah lebih pada dia tawar matahari dan bulan. Nak sah aku berhenti, aku tak berhenti. Itu jawapan Nabi kita. Abu Talib pun tak ada arah lah, tak apa. Allahu Akbar. Hak tu dari segi fizikal, dari segi luaran ni siksa ni, tombok batu cocok dengan besi panah ke apa. Hak dari segi otak pula ni hina kata ke Nabi
Siapa ada ayat wailul likulli humazatil lumazah, celakalah mereka yang mengumpat dan juga pencela. Apabila Umayyah bin Khalaf dia kata ke Nabi, dia upak Nabi, dia kata macam-macam, dia ludah atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kita dengar cerita lagu ni, kita rasa sedih ke Nabi kita. Batu kita sahabat dia saya sungguh ke Nabi, habis gering jiwa dia. Lepas daripada itulah sahabat minta hijrah masa umur Nabi 45 tahun. Hijrah yang pertama berlaku, hijrah ke Habasyah. Siapa dia ni? 12 orang lelaki, 4 orang perempuan. Diketuai oleh Uthman bin Affan pada peringkat awal bersama dengan isterinya Ruqayyah puteri Nabi SAW. Allah, Uthman ni dia orang kaya. Dia duduk Mekah tu, dia kaya dah. Dia bawa modal-modal lebih kurang, dia pergi ke Habasyah, dia kaya pula situ. Dia nego pandai Uthman. Bahkan dia bunyi duduk tak ada lama ke Habasyah tu, dia bunyi kata ada orang Mekah ni orang terima Islam belaka dah. Berita tu berita palsu. Dia klik semula Mekah, dia tinggal kedai dia di Habasyah tu. Dia klik semula bawa modal ke apa, dia duduk Mekah semula, kaya pula dia nego Mekah. Sampai dia hijrah ke Madinah, dia dipergukan dengan orang sahabat nego juga. Sahabat tu tanya, orang Madinah tanya, "Mu nak gapo semai, mu nak modal nak kedai ke apa?" "Tak ada, aku tak siap. Aku ada pitih dah, mu tunjuk aku pasaman." Dia pergi pasar, yang nego kaya juga dia. Kaya Uthman ni bukan kaya main-main. Lihat kau, orang pernah buat kira harta Uthman ni. Dia beli telaga Bi'rul Rumah, telaga daripada Yahudi tu. Dia beli harga 1.3 juta Malaysia. 2 kali bayar ke? Musim panah orang nak kain berlaku air kering. Yahudi nego selalu air munggah dia. Dia naik ke gas selalu. Natang Yahudi sungguh. Orang nak ke barang, dia naik ke gas lalu. Tu pasal Yahudi tu. Kalau pok kita nego lagu tu Yahudi lah tu. Pok kita jangan main-main. Orang naik ke gas lalu, tinggi selalu naik ke gas. Ama ada harga, tak ada air, putus air. Oh, Yahudi pun Rasulullah kata siapa dia boleh lepas lah benda tu, lepas laga tu, bebas kata laga daripada Yahudi, tak ada gol lain lah nak pergi syurga. Sahabat lain pergi. Yahudi kata kalau nak kecek hab beli tak sah, aku tak jual. Hak kaya-kaya ni bawa pitih dah gini, tapi tak sah berlaku. Uthman pergi. Uthman yang pandai kecek. Orang panggil deal menego tu pandai. Uthman tidak kata, "Pak cik, saya nak beli." Dah, kalau kata tu petai yang hambak ke dia lagi. Uthman kata, "Pak cik, saya wis satu cadangan. Gini. Apa kata Pak cik jual separuh ke saya? Lagu. Saya bayar dengan harga 700,000 riyal kalau nak lagi. 7 juta kan? 700,000. Pak cik ambil ni pitih boleh. Patut lagu pun boleh. Nego pun biasa. Pak kita buat perjanjian. Perjanjiannya apabila hari-hari saya boleh hari saya dalam seminggu tu 3 hari. Hak lah ambil pocik belakang lah. Dalam masa 3 hari ni saya boleh guna dan saya boleh beri pada siapa Ya tak apa, molek. Oh, nampak dah pitih. Pitih ada telaga boleh. Pakai tak mikir kawan ni. Buat perjanjian siap-siap. Nak oyak Uthman, dia tak kata dia nak beli terus. Dia kata kita nak buat plan nego dulu. Setuju ke tak? Setuju kawan tu. Muka pitih dia bawa dah ni. Adik akak nak beli tanah orang, bawa pitih selalu. So kena kecek banyak dah. Buat support Uthman. Mana nak beli ni? 3 juta. 3 juta mahal Pak Cik. 250,000 padai lah kita kata. Kita tak jual 200. Tak, pitih boleh stok atas meja tu kan. Aku nak Pak Cik, pitih ada dah. Dia pun nenung pitih. Tengok tanah. Tengok lutut sakit nak kebur tak cakap dah, tengok tanah pakai beli yang baik gay. Muka pitih ada boleh pergi Mekah dah tahun ni ni. Uthman bawa 2 gon itu kan ambil pitih. Uthman kata tak apa, janji siap lah buat perjanjian. Bukan tak ada perjanjian, muka beli separuh kan. Hari Uthman kata kat orang Islam umurlah sejik nak ambil banyak mana ambil air ambil lah, tak apa guna. Hak aku hari ni, aku hadiah belakang, ambil. Orang pakai ambil dah, 3 hari seminggu. Pakai ambil. Yahudi pakai ada kelik, kata nak guna ke dia. Kata pergi kat orang lain, nak menego lagu mana begini. Yahudi esok tu, buka meja lah. Tak ada orang mari beli.
Tak ada orang beli. Dia kata apa? Tengok, dia riwayat kata, Zabah Usman. Kata, Usman sembelih aku hidup-hidup. Tak ada nak mikir. Tak ada nak mikir. Usman pun mari senyum gitu. Mari, cik. Kata, gua nak Usman mula apa perjanjian. Kata nak beli separuh lagu ni. Apa muka orang lain. Dia kata, Pak Cik, baca semula lah janji tu. Saya boleh pergi pada siapa-siapa. Oh, jom tengok sekali lagi. Oh, tak baca habis boleh jadi. Duk kelih kopi saja. Duk boleh jadi. Kata Pak Cik gini lah. Cara Usman tu, Pak Cik tu dah. Nak buat kebun, jaga kebun dia tak cekak. Ambil biti sajalah sini. Lepas tu, amba bayar belakang. Tambah 300,000 lagi jual. Ya pun tak mikir gitu juga. Kamu kaya tua. Nak cara kebun, tak cara dia ni. Oh, tak apalah, saya kata ambil lah. Bukan jual telaga saja, ngekebun-kebun, ngepohong-pohong, habisnya jual ke dia. Boleh jadi hak Usman. Kebun tu dijaga oleh kerajaan Saudi. Siapakah hari ni adik aku? Siapakah hari ni? Untung daripada jual kebun besar ni, lepas tu beli lagi tanah besar, beli lagi tanah. Siapa dalam bank ada nama Usman ibn Affan. Siapa ada papai-papai tanda ada nama wakaf Usman ibn Affan. Tuai mati lama dah, tapi nama siapakah hari ni? Ni orang dia. Tuai mati, kebaikan tu tak mati. Hak ni hak kita cari ni. Oh lah, celaka besar lah kalau orang mati, kejahatan dia tak mati bersama dengan dia. Nabi jangan duk buat benda-benda Nabi tak buat tu. Orang lain duk tiru, kita kena. Boleh faham ke tak ni? Sikit lagi. 5 minit lagi. Oh lelah. Lepas daripada tu adik kakak, kita pergi ke Madinah pula. Panjang lagi cerita, kalau nak cerita ni panjang. Kita nak ceramah panjang. Bila mari ke Madinah, Nabi Isra' Mi'raj. Nabi Isra' Mi'raj berkira umur Nabi 49 tahun masa tu. Bapa Isra' Mi'raj ni sebab masa tu Nabi kena tekan, Khadijah pun meninggal, Abu Talib pun meninggal. Nabi sedih. Allah Ta'ala panggil Nabi jumpa dengan Allah Ta'ala. Lepas pada Isra' Mi'raj ni lah Nabi banyak kecek berkenaan dengan akhirat. Sebab Nabi pergi kelih akhirat lagu mana, surga lagu mana, neraka lagu mana. Nabi pun bila berlaku lagu ni, marilah orang panggil satu peristiwa yang besar di atas Nabi SAW, Isra' Mi'raj ni. Lepas tu umur Nabi 52, 53 ni orang panggil berlakulah Bai'ah Aqabah, iaitu perjanjian yang mana orang Mekah, orang Madinah mari jumpa Nabi pada musim haji dan ada memeluk Islam dah, dan menawarkan kepada Nabi supaya mari duduk di Madinah. Baik. Sebab apa Nabi tak pergi ke Habasyah? Tadi Habasyah hijrah dia ni. Situ raja baik. Sebab di Habasyah tu ada raja. Di Madinah ni bukan Nabi nak jadi raja, Nabi pun tak tahu apa nak terjadi. Tapi Allah Ta'ala atur Nabi. Di Madinah sebelum Nabi hijrah ni, Nabi hijrah pada umur Nabi 54 tahun. Ketika mana Nabi duduk di Mekah ni, belum pada hijrah ke Madinah tu, orang Madinah duduk mesyuarat dah. Siapa dia nak akad jadi pemimpin? Orang duduk nak akad nama Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba Nabi mari. Orang tupu ke Nabi belakang, akad Nabi. Tak jadi Abdullah bin Ubay. Hak tu je kecil hati ke Nabi tu. Kecil hati kerana apa? Jadi munafik dia tu. Kerana apa? Kerana ni. Kerananya orang ditupu pada Nabi belakang. Dia sanggup pakat dengan hak kafir nak lawan Nabi SAW. Allahu Akbar. Lalu berlakulah peristiwa hijrah pada 8 Rabiul Awal. Nabi SAW berlakulah pada 26 Safar tahun yang ke-14 kenabian bersamaan dengan 12 September 2009 tahun 922 Masihi. Maka 14 ketua suku di Darun Nadwah ni bersepakat untuk bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi jalan dengan Abu Bakar. Nabi kata Abu Bakar, mari hijrah bersama dengan aku. Abu Bakar teriak. Kata, Nabi tanya mau teriak apa? Takut kau dah. Aku tak suka Tuhan sebut nama aku. Tuhan sebut nama aku Rasulullah. Ya, Tuhan sebut nama aku. Perintah Allah suruh pergi dengan Abu Bakar. Ya gilah adik kakak. Jalan punya 28 Safar sampai 8 Rabiul Awal 23 September tahun 962. Tiba di Masjid Quba. Nabi duduk situ 4 malam. Kemudian barulah Nabi bertolak dan solat Jumaat di kampung Bani Salim. Jumaat 12 Rabiul Awal Nabi sapa ke Madinah. Ni 12 Rabiul Awal ni lah Nabi sapa lah ke Madinah.
Orang pun bakal berebut. Rasulullah mari duduk rumah hamba. Rasulullah mari duduk rumah hamba. Rasulullah kata, biarlah unta ni. Mana dia nak duduk? Biar dia pergi. Unta tu pergi. Duduklah di rumah. Unta Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Allah dia sukanya dia. Bak Nabi. Pilih dia. Dah. Lepas daripada tu Nabi pun bangun dan duduk di Madinah. Akhir sekali berlaku perang Badar, perang apa semua. Tu panjanglah cerita di Madinah tu, kita nak kuliah lain kali pula. Kalau nak ceritanya peristiwa yang berlaku iaitu kewafatan Nabi SAW. Pada tahun ke-11 Hijrah, pada hari Isnin 29 Safar, Nabi hantar jenazah ke kuburan Baqi'. Nabi pergi ke Baqi'. Dalam perjalanan balik, Nabi rasa sakit di dada. Dan juga sakit di kepala. Tubuh Nabi panah demam. Dan Nabi rasa nyok atas kepala. Tapi Nabi semaya lagi. Nabi jadi tu email lagi. Selama 11 hari dalam keadaan sakit gitu. Sakit dada tak lepas nak nyawa, sakit gitu. Kalau nak kira Nabi sakit dalam 31 ataupun sebulan lebih, 41 hari semua. Jumlah kalau kira semua. Bulan terakhir Nabi ni, Nabi sakit semakin kuat. Nabi pun dibawa kepada rumah Aisyah. Dipapah oleh Al-Fadl bin Abbas bin Ali bin Abi Talib. Aisyah baca kepada Nabi suratul Falaq, surah An-Nas, itu muawwidhatain. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, dan doa-doa yang dihafal daripada Nabi SAW. Dia tiup ke tubuh Nabi. Dia tiup ke ayat tu tubuh Nabi, lepas tu dia ambil tapak tangan Nabi. Dia pun tiup atas tapak tangan Nabi, Nabi ambil, Nabi usap tubuh. Pada ketika itu. Pada hari Rabu 7 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Suhu Nabi panah, Nabi tubuh Nabi makin panah. Siapa Nabi pesel? Allahu Akbar. Bila Nabi sedar, Rasulullah pun minta disiramkan dengan air. Air orang panggil tok dalam kirbah ni, maknanya kulit kambing, yo ikat kaki, ikat gapo tu dia. Rasulullah cium dengan air tu. Lepas tu Rasulullah pun serah sejuk sikit tubuh Nabi. Rasulullah pun masuk dalam masjid, duduk atas mimbar. Nabi nak kecek, Nabi duduk atas mimbar. Sebab masa tu mikrofon tak ada. Orang ramai kalau kecek bawah tak dengar, duduk atas mimbar ni dengar. Dan orang boleh pilih Nabi. Boleh faham kan ni? Nabi duduk atas mimbar. Nabi duduk atas mimbar, dah kata riwayatnya masa tu akhir dah tu Nabi duduk atas mimbar tu. Akhir dah. Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, Allah melaknat Yahudi dan Nasara, menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Lagu mana orang ini gedok kubur tu? Lagu mana? Ni Nabi sebut ni. Di saat Nabi nak wafat, Nabi terai pula, jangan jadi kubur Nabi-Nabi. Mal jangan kamu akak sore tu macam orang Yahudi Nasara akak Nabi-Nabi dia. Siapa nak jadi Tuhan Nabi dia, gi ibadah di kubur Nabi dia, jangan buat lagu ni. Dan kamu jangan jadi kubur aku sebagai berhala yang disembah, Nabi kata. Kamu jangan jadi. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi pun mandi atas mimbar. Nabi kata, siapa yang dulu pernah aku sakiti dia, yang pernah terasa hati dengan perkataan aku, hari ni mari balas. Masa Nabi duduk atas mimbar tu, Nabi pun turun nak buat sembahyang zuhur. Kemudian Nabi naik lagi atas mimbar. Seorang lelaki kata, ada 3 dirham milik saya padamu ya Rasulullah. 3 dirham milik aku, hakmu ada daripadamu. Rasulullah kata, wahai Ibnu Abbas, bayarkan kepada dia. Selesai maknanya. 5 hari sebelum Nabi wafat, hari Khamis 7 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Ni nak habis cerita tu. Masa Nabi sembahyang maghrib, Nabi baca sembahyang wal mursalat urfa. Surah Al-Mursalat Nabi baca. Lepas tu Nabi sembahyang Isya. Sakit Nabi semakin kuat. Nabi tak boleh keluar dah nak pergi sembahyang Isya. Nabi tanya, apakah mereka sudah sembahyang? Belum ya Rasulullah, mereka tunggu kamu, jawab Aisyah. Ambilkan air, Rasulullah SAW mandi. Lepas tu pesel pula. Mula pesel, mandi, pesel pula.
Ketika sedar, Rasul tanya lagi, semaya ke lagi belakang tu? Belum ya Rasulullah, mereka masih menunggu kamu. Berulang 2-3 kali. Nabi pesel pula, Nabi sedar pula. Nabi kata, suruh Abu Bakar jadi imam. Suruh Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar pun pimpin lah untuk imam. Sampai hari Khamis hingga hari Isnin. Semaya, lebih kurang dalam 17 kali waktu pada ketika itu. 4 hari sebelum Nabi wafat. Lepas pada tu berlakulah 12 Rabiul Awal ni. 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, sakit Nabi ni gengnya sikit. Masa ni Abu Bakar klik rumah dia ni. Sakit Nabi gengnya sikit lah, Nabi boleh bangun. Sahabat papah Nabi bawa Nabi ni pergi semaya Zuhur Jumaat, Abu Bakar jadi tu imam, Nabi duduk sebelah Abu Bakar pada ketika itu. Dalam keadaan semaya duduk. Pada hari Ahad 11 Rabiul Awal, Rasulullah bebas ke semua hamba-hamba yang ada pada dia. Rasulullah bersedekah 6 dirham, 7 dirham yang ada pada diri dia. Habis waktu bik belaka. Allahu Akbar. Dan semua senjata yang Nabi ada, Nabi hadiah belaka pada orang. Aisyah pun pinjam minyak daripada jiran nak nyalakan lampu. Makna kata tak ada gapo, Rasulullah habis Cina. Baju besi Rasulullah digadaikan kepada seorang Yahudi dengan harga 30 ataupun 30 cupok. 30 cupok. Lepas pada tu subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal, hari terakhir Nabi dah. Dah moga Nabi boleh bangun kemarin. Lepas tu daripada bilik Nabi ni, Nabi buka tabir. Nabi kelih sahabat. Tengah maya sudah Nabi pun senyum. Nabi sengih pada sahabat. Allah, dia sahabat pun tengok Nabi senyum ni kat Allah. Tak nak bayar. Sahabat senyum tu lagu mana? Nabi senyum tu lagu mana? Adik kakak. Ada seorang sahabat. Dia tak leh satu hari tak jumpa Nabi. Ya kelih Nabi, dia senyum. Dia senyum ke Nabi. Nabi senyum ke dia. Tu kerja dia. Seorang sahabat, amal lupa nama sahabat. Dia kelih Nabi senyum, dia senyum ke Nabi. Gitu ya. Tiba-tiba pada satu hari Nabi kelih dia senyum. Dia tak senyum ke Nabi. Dia senyap. Nabi panggil dia. Ada masalah ke? Dia kata, ya Rasulullah, saya malah tak ingat tidur. Mikir sekarang. Mikir apa? Saya masa Rasulullah hidup, saya boleh pergi jumpa Rasulullah. Saya tengok Rasulullah, saya senyum, Rasulullah senyum saya. Saya tengok Rasulullah senyum, Rasulullah senyum saya. Masa Rasulullah hidup, saya tak boleh mikir lagu mana akhirat saya esok. Rasulullah duduk surga tinggi-tinggi, saya duduk bawah ni. Nak jumpa lagu mana Rasulullah? Dia pusing mikir lagu ni, tak jenera tidur. Kita ni neleh ahli basi buat kita tidur. Allahu Akbar. Jadi aku cuba fikir turun ayat nah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, mana-mana orang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim, dia bersama dengan orang beri nikmat kepada dia daripada golongan nabi, daripada golongan siddiqin. Maknanya siapa-siapa saja taat pada Allah dan Rasul, dia boleh duduk sekali dengan aku esok. Barulah senyum semula kau itu. Bila Rasulullah selok tabir dengan senyum, sahabat pun pakat senyum belakang. Baku Rasulullah pun lambat tangan ke sahabat gitu. Rasulullah buat gitu sekali. Semaya Rasulullah kata. Kemudian Rasulullah tutup tabir. Pada ketika itu, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Ta'ala pada 12 Rabiul Awal, waktu duha, Rasulullah panggil Fatimah. Rasulullah bisik telinga dia. Fatimah menangis. Bisik yang kedua, Fatimah tersenyum. Aisyah kata, bapa menangis? Rasulullah kata, dia nak meninggalkan kita, maka aku menangis. Kemudian apabila Rasulullah SAW berbisik, akulah orang pertama yang akan menyusulinya. Melepas Rasulullah mati, aku yang akan menyusulinya, maka aku tersenyum dapat bersama dengan ayahku, baginda Nabi SAW. Rasulullah berkhabar gembira kepada Fatimah bahawa dia adalah Sayyidun Nisa'il Alamin, pemimpin segala perempuan di atas muka dunia ini. Fatimah kata, oh anakku sakitnya ayahku. Wahai ayah,
Wahai Rasulullah, hari ni tak sakit dah, mu lepas badan ni Rasulullah, tak sakit dah kamu. Maka Rasulullah pun panggil Hasan dan Husain, keluarga Nabi. Rasulullah cium mereka, ada pesan kebaikan kepada mereka. Rasulullah panggil semua isteri-isteri Nabi, Rasulullah menyampaikan pesan kepada mereka. 12 Rabiul Awal pada tahun yang ke-11 Hijrah, Rasulullah sakit, semakin sakit lagi. Rasulullah kata, Aisyah, aku rasa lagi sisa-sisa racun yang aku makan di Khaybar. Masa perang Khaybar tu Yahudi wi daging hok isi racun. Aku rasa hari ni sakitnya dada aku. Tiba-tiba masanya nak putus urat ni, kata Rasulullah SAW, macam nak putus urat aku dengan sebab racun ini. Lalu Rasulullah SAW pun duduk dalam keadaan lagu tu. Aisyah kata perut Nabi ni naik turun, dada Nabi naik turun, Nabi nyawa. Dalam keadaan lagu tu dah Nabi pesan, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tidak akan ada dua agama di tanah Arab ini, kata Nabi. Nabi pesan pula sekali lagi. Nabi pun pesan lagi, wa awsan nas, aku wasiat kepada kamu, faqala as-salah, semayamu, wa ma malakat aymanukum, ataupun semayamu dan peliharalah hamba-hamba yang kamu miliki. Maka Abdurrahman ibn Abu Bakar, anak Abu Bakar, bawa masuk sugi tu kan, bawa masuk kepada Aisyah. Aisyah kata, pada ketika itu aku lihat mata Rasulullah pun tengok pada sugi. Aku tanya Rasulullah, nak Rasulullah nak? Aisyah pun kekeh sikit. Aisyah pun bui. Aisyah kata, itulah paling gembira semasa saat akhir Nabi Ali aku panggil duduk dengan Ali Nabi SAW. Ambillah untukmu wahai Rasulullah, kata Aisyah. Rasulullah pun angguk. Rasulullah pun sugi pada ketika itu. Rasulullah kata, Aisyah, ambil sebekah air letak tepi aku. Rasulullah pun celup air dalam bekah. Rasulullah sapuh muka. Rasulullah kata, la ilaha illallah, innal maut la sakarat. Nabi kata, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi kata, sakitnya nak mati ni, sakitnya. Nabi kata, adik kakak Nabi tak pernah rasa mulut dia tu tubik sakit. Nuh, orang pekor anak batu pergi ketok darah kepala Nabi, tak ada kata sakit. Dalam perang Uhud, baju besi Nabi rata ni, musuh musyrikin Mekah, orang panggil takir, baju besi ni rata tu naik, lekat di mulut Nabi, lekat di pipi Nabi, patah gerahan Nabi. Sahabat mai kekeh, rata besi tu jatuh, patah gigi sahabat. Kau kata duk sini ni, duk gantung sini. Nabi tak kata sakit. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, pecah kaki Nabi, Nabi tak kata sakit. Tapi nak mati Nabi kata, la ilaha illallah, innal maut la sakarat. Maka selesai Nabi belakang, Nabi pun pandai mata ke arah bibir Nabi pun bergerak, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhan, aku ber-rafiqul a'la. Nabi dia lagi, Allahumma ighfirli, ampunilah aku, kasihanilah aku, Allah. Nabi dicabut nyawa tak ada hak paling lembut sekali. Paling lembut sekali Nabi. Cabut nyawa ni nak banding orang lain lah. Kekasih Allah ni, kekasih Allah. Tapi sakit setara tu Nabi. Perkataan hak Nabi keluar itu, badir rafiqul a'la. Aku pilih Allah Subhanahu wa taala, aku pilih Allah. Melayanglah ruh Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kita pada hari ini. Habis sahabat menelehai mata belakang. Allahu Akbar. Fatimah berkata, duhai ayahku, kamu telah menyahut seruan Tuhanmu. Berehatlah wahai ayahku, syurga Firdaus adalah kesudahanmu. Tutup muka Nabi. Pada ketika itu Umar tak khabar. Sebab apa Umar tak khabar? Sebab saya kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Supaya kita lah, kalau kita saya tak dia mati, kita pasal tak khabar sebentar. Habis orang nak fikir, tak larang nak fikir. Itulah yang berlaku pada Umar. Hanya orang munafik lah, kata Rasulullah ni wafat, kata Umar. Siapa yang kata surah wafat, aku tanya pedang. Surah tak wafat, Rasulullah pergi jumpa tu dengan Tuhan dia. Bagaimana Musa pergi jumpa dengan Tuhan dia, klik semula bertemu dengan kita. Abu Bakar
Dia tengok kalut lagu ni, tengok Abu Bakar, betapa tenangnya Abu Bakar ni nak yawi. Tenangnya dia. Dia tinggal Nabi tu pasal dia tengok Nabi boleh bangun dah. Dia mari jumpa dengan Nabi. Tengok Nabi, dia buka penutup muka di wajah Nabi. Berehatlah wahai Rasulullah. Abu Bakar bertubik. Ucap Abu Bakar yang paling masyhur sekali. Wahai orang Islam semua, diam, duduk belakang. Man kana ya'budu Muhammad, siapa dia yang memperhambakan diri kepada Muhammad. Fa inna Muhammadan qad mat, hari ini Muhammad mati. Wa man kana ya'budu Allah, tapi siapa dia jadi hamba Allah, menghambakan diri pada Allah, Allah hidup tidak akan mati. Maka Muhammadun Rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum. Tidaklah Muhammad itu Rasul sebagaimana Rasul sebelum daripada ni. Kalau dia mati terbunuh, kau mati perang ataupun mati terbunuh, adakah kita nak kembali semula pada agama kita? Umar bila dengar ayat ni, Umar kata, aku rasa supaya ayat ni baru turun. Padahal tu ulama dah terduduk Umar. Tak nak buat gapo, menangislah pada ketika itu. Bagaimana riwayat kata hari itulah hari yang paling sedih sekali di kota Madinah. Hak sedih juga pada hari wafatan Nabi itu Sayyidina Bilal. Bilal ni dia tak ada siapa dia kau. Dia kulit hitam, hamba orang. Dibebaskan oleh Abu Bakar. Duduk berkhidmat dengan Nabi. Jadi gak duduk sama dengan Nabi tu kabeh. Bapa yang teringat sangat ke Nabi ni bapa. Rasulullah dia tidur. Belum pada subuh Rasulullah ngantuk, tidur start. Rasulullah akan pesan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, kejut aku nak semaya, gerak aku. Belum pada Bilal naik beg, gerak Nabi dulu. Lagu mana Bilal nak duduk di Madinah? Nabi tak ada. Siapa tak lebih kau itu asyhadu anna Muhammad Rasul. Tak boleh sebut Muhammad Rasulullah. Kisah dia cinta pada Nabi SAW. Allahu Akbar. Itulah adik kakak kisah yang mana Nabi kita pun dah pergi dah, wafat dah. Nabi tinggal kepada kita Al-Quran, As-Sunnah dia untuk kita bawa. Kalau kita tak jadi orang yang duduk depan nak tahan sunnah Nabi SAW, kita tak seroyak lah kita sayang ke Nabi setara mana pun tak seroyak. Nak banding dengan sahabat dia sanggup gada nyawa dia duduk depan untuk Nabi SAW. Mana orang tak sayang ke Nabi lagu Nabi dahului perut dia hak lapar, Nabi tak dulu kenyai dulu, mereka orang lain kenyai. Kira lah sahabat duk gali parit dalam perang Khandaq tu. Cerita akhir dah ni, sahabat duk gali parit ke masa Nabi ada lagi. Sahabat lain pakat letih belakang dah tinggal Nabi duk menyaku sore kong gali parit batu, bukan sepopak kita. Sana seluk. Seorang sahabat tu Jabir tengok Nabi. Dia kata, Rasulullah, bisik Rasulullah pergi makan hamba pandai Rasulullah. Tak ada makan lagi apa pun, roti hak siap-siap gitu, sikit daging pun ada sikit ya. Rasulullah boleh dah makan. Rasulullah tak makan sore. Kalau tahu muka lapar belakang. Musik marah, kita pergi makan. Jabir. Dah boleh tengok orang mama ya Rasulullah lah. Mai Rasulullah ajak sore Rasulullah. Saya kata mu jangan akak puyuk tu lagi mana aku tak mari. Allahu Akbar. Rasul sapa macam Rasul buka puyuk. Rasulullah cedok bui. Sahabat makan kenyai belakang. Baru Nabi makan. Siapa tak saya orang lagu ni? Kalau ada sore tak apa dah pak kita. Orang lain makan dulu, dia makan ke dia. Habis, tak habis baru dia makan dah. Kita dok buang apa. Sila. Dia penuh dah perlu duit dalam mulut ni. Jadi kita tak ada arah lah. Kita umat akhir zaman tu kak. Mudah-mudahan dia berkati Allah. Sekadar telah untuk malam ni insya-Allah. Yang panjang lagi cerita. Kalau nak cerita semua ni kita kena masa 3 jam lebih kurang. Daripada Nabi lahir sampailah kewafatan Nabi SAW. Dan setiap peristiwa tu semuanya ada benda yang Allah Ta'ala ayat kepada kita melalui batang tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.